Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Industri Makanan untuk menjawab semua perbahasan dalam tempoh masa 45 minit. Terima kasih Yang di-Pertua. Mewakili MAFI yang diamanahkan menjamin bekalan makanan negara supaya sentiasa mencukupi, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seramai 26 ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam membahaskan perkara berkaitan kementerian ini. Ahli-ahli yang berhormat, ramai ahli yang berhormat membangkitkan isu berkenaan sektor padi dan beras, diikuti sektor pertanian dan nelayan, dan tidak kurang juga menyentuh berkenaan isu berkaitan agromakanan yang bersifat setempat, terutama di kawasan parlimen masing-masing. Bagi menjawab isu-isu sebagaimana yang dibangkitkan, suka saya mengkategorikan isu-isu tersebut seperti berikut. Yang pertama, isu berkaitan dasar dan perancangan MAFI. Yang berhormat Jelebu, Yang berhormat Batang Lupa, Yang berhormat Kinabatangan, Yang berhormat Padang Terap, Yang berhormat Sabak Bernam, Yang berhormat Kuala Kerai dan yang berhormat Bayan Baru membangkitkan isu dasar agromakanan negara dan sekuriti makanan, kebergantungan kepada import makanan dan angka sebenar import bil. Ketiga, adaptasi IR 4.0, Internet of Things dan SDG dalam industri pertanian. Keempat, usaha sama MAFI dan MIDEK. Kelima, menarik minat anak muda dalam sektor agromakanan. Keenam, kebergantungan industri pertanian kepada pekerja asing. Dan ketujuh, cadangan perluasan tanah pertanian tanaman agromakanan. Isu dasar agromakanan, sekuriti makanan, IR 4.0, IoT dan SDG. Yang berhormat SIK, Yang berhormat Batang Lupar, Yang berhormat Betong dan Yang berhormat Bayan Baru membangkitkan isu berkenaan dasar agromakanan negara, sekuriti makanan serta aplikasi IR 4.0, IoT dan SDG dalam pertanian dan mengaitkannya dengan perancangan semasa kementerian. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, SDG merupakan asas yang amat digunakan dalam penggubalan dasar agromakanan 2.0 yang sedang dalam proses kajian. Matlamat yang berkaitan dengan SDG juga akan dijadikan guiding principles dalam penyediaan dasar tersebut supaya pembangunan sektor pertanian dan makanan akan dilihat daripada perspektif yang lebih holistik, merangkumi aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar selaras dengan konsep pembangunan mampan, sustainable development. MAFI juga giat menjalankan pengintegrasian teknologi pertanian moden seperti penggunaan robot, agrorobotik, penderiaan, pertanian tepat, penggunaan drone, pembangunan data pertanian, aplikasi berasaskan internet dan model kilang tanaman. Bagi tujuan ini, pemberian bantuan berbentuk insentif yang bersesuaian kepada para petani seperti skim pembiayaan mekanisasi dan otomasi dengan dana berjumlah ringgit Malaysia 5.79 juta di bawah Agrobank bagi perolehan peralatan dan sistem mekanisasi dan otomasi seperti jentera, traktor turut disediakan sebagai satu bentuk galakan. Isu kebergantungan kepada pekerja asing dan tarikan minat anak muda dalam industri pertanian. Yang berhormat Jelebu membangkitkan isu kebergantungan industri pertanian kepada pekerja asing. Untuk makluman ahli yang berhormat, pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS bagi sektor pertanian hanyalah 140,000 orang atau 7.30% berbanding lebih 2 juta pemegang PLKS yang merupakan pekerja asing berdaftar di negara kita. Jumlah ini secara relatifnya adalah kecil berbanding dengan sektor-sektor yang lain. Walau bagaimanapun, usaha untuk mengurangkan lagi nisbah pekerja asing kepada pekerja tempatan dalam sektor pertanian tetap diteruskan daripada waktu sebelum bermulanya pandemik COVID-19 lagi. Antaranya dengan menggalakkan golongan muda menyertai bidang pertanian seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Kinabatangan di bawah program Agropreneur Muda. Menggiatkan usaha mempromosi pengaplikasian teknologi tinggi, penggunaan otomasi dan mekanisasi serta mewujudkan modul latihan yang bersesuaian selaras dengan keperluan sektor pertanian bagi menggantikan penggunaan tenaga pekerja asing.
Isu kebergantungan kepada import makanan, import bil, perluasan tanah pertanian. Yang Menteri, berhormat, sekejap tentang PLKS. ya, Saya terima kasih Menteri kerana memberi pencerahan tentang isu kebergantungan pekerja asing. Kita setuju bahawa perlu dikurangkan pekerja-pekerja asing. Tetapi pada hakikatnya ya, terutamanya kita tahu bahawa selepas berlakunya COVID-19, ramai pekerja dihantar balik ke negara masing-masing, termasuk juga nelayan ya yang awak-awak ya dihantar balik dan mereka sekarang tidak dapat kembali ke Malaysia. Maka dalam industri perikanan menghadapi masalah yang sangat serius, iaitu kekurangan pekerja untuk bekerja di atas kapal-kapal dan juga di pekebun-pekebun sayur, di mana otomasi dan sebagainya dia ada limitnya ya, dia tidak dapat, it's still a very labor intensive sector. Maka mereka memohon supaya menteri untuk look into the matter untuk menyelesaikan masalah pekerja-pekerja asing ya di sektor pertanian. Terima kasih. Silakan Menteri. Yang berhormat, isu ini telah pun diangkat ke pengetahuan pihak MKN dan SOP yang berkenaan sedang diambil tindakan. Apapun pendekatan yang diambil oleh kerajaan adalah bergantung juga kepada SOP yang dikeluarkan oleh negara asal nelayan-nelayan ini. Jadi ianya sedang ditangani di peringkat Majlis Keselamatan Negara. Yang berhormat Hulu Selangor dan Yang berhormat Bahagian Baru membangkitkan mengenai kebergantungan negara kepada import makanan. Untuk makluman Yang berhormat, kebanyakan item makanan seperti ayam, ikan dan sayuran telah mencapai tahap sara diri hampir 100%. Sebenarnya Malaysia hanya mengimport beberapa item makanan seperti sediaan daging, cili, kubis serta beberapa item sayuran dan buah-buahan beriklim sederhana yang tidak ekonomikal untuk ditanam negara kita bagi kegunaan domestik. Negara juga terpaksa mengimport beberapa item seperti gandum, keratan ayam dan kelapa untuk kegunaan pihak industri makanan bagi hasilan produk berasaskan agromakanan. Ada di antara hasilan produk ini yang akan diekspor kembali dan seterusnya mengurangkan jurang imbangan dagangan negara. Sehubungan dengan itu, persepsi bahawa negara terlalu bergantung kepada import makanan adalah tidak tepat. Bagi menjawab pertanyaan Yang Mohd, sini Hulu Selangor. Ya, Hulu Selangor. Terima kasih jawapan yang diberikan. Apakah perancangan kementerian untuk kita memodernkan sektor pertanian dan juga yang penting kita untuk memastikan keselamatan makanan yang diimport? Terima kasih. Secara terperinci dasar ataupun pendekatan kerajaan, kementerian dalam sektor makanan telah diolah dan akan diolahkan melalui dasar agromakanan dan juga dasar agromakanan 2. Tentu sekali penumpuan kepada otomasi, mekanisasi seperti yang saya katakan tadi, penggunaan drone, precision farming adalah merupakan pendekatan-pendekatan yang akan diharapkan akan meningkatkan pengeluaran hasil makanan negara. Dan seterusnya akan bertindak sebagai memastikan bahawa security makanan negara terus terjamin. Menteri, sedikit ya, tentang kebergantungan kepada import makanan ya. Kita tahu bahawa umumnya kita mengimport 50 bilion makanan agro-food daripada luar negeri. Pada masa yang sama kita pun ekspor juga processed food 30 billion. So balance of trade about 20 billion. Walau bagaimanapun saya ingin menarik perhatian Menteri tentang satu statistik yang terbaru daripada audit report 2018 siri ketiga, di mana kita tahu bahawa mengikut rekod Makis, sebenarnya import kita daripada luar negara ya melalui Makis sebenarnya lebih kurang 170 bilion satu tahun. Jadi dia ada discrepancy between Makis punya rekod dengan Jabatan Statistik. Jadi adalah perlu untuk kita tahu sebenarnya ya, kita nak tanya menteri dan juga kementerian apakah statistik sebenarnya, kerana ada rekod Makis itu memang yang tepat ya, tetapi Jabatan Statistik itu kita tak pasti dia punya statistik itu datang dari mana ya. Terima kasih. Yang hormat, isu ini telah pun dibahaskan Yang hormat.
jawapan kepada pertanyaan itu adalah terdapat perbezaan antara data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Negara Malaysia, Perangkaan Malaysia dengan data yang dikeluarkan oleh Makis. Saya dimaklumkan Yang Berhormat, apapun perbezaan ini berlaku, tetapi data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Negara itu adalah merupakan data yang diguna pakai secara rasmi. Saya dimaklumkan bahawa ketidaksamaan data ini adalah disebabkan perkara import dengan perkara intention to import. Jadi dimaklumkan bahawa data daripada Makis itu melibatkan data import dan juga data intention to import. Jadi data perangkaan, Jabatan Perangkaan adalah merupakan data yang rasmi. Menteri, saya cuma nak bantu Menteri, kerana intention to import setahun adalah 237 bilion. Tetapi yang import, kalau Jabatan Perangkaan itu adalah 50 bilion. Tetapi jauh berbeza, terlalu besar, 50 versus 237 bilion. Jadi ini perkara yang perlu tengok, kerana kita kena buat, kalau nak buat policy, dia kena berdasarkan kepada angka yang betul, ya. Jadi saya takut, saya mungkin ada beberapa jenis, contohnya, ya, lembu kita import daripada Australia ke Thailand masa lembu kecil, okey, dia masuk ke Malaysia. Tetapi lepas itu dia dibesarkan, dijual, dia kira lembu Malaysia. Sebenarnya dia diimport. Ya, mungkin perkara-perkara ini masih perlu diperincikan. Saya setuju bahawa apapun data harus melambangkan reflection of the real situation. Jadi tentu sekali perkara ini akan disemak dan didalami secara mendalam oleh pihak kementerian. Satu lagi isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bayan Baru adalah dakwaan bahawa keluasan bertanam planted area bagi industri agromakanan adalah terlampau kecil, iaitu hanya kira-kira 600,000 hektar atau 8% daripada keseluruhan 8 juta jumlah guna tanah pertanian, dan mencadangkan ianya diluaskan lagi. Untuk makluman Yang Berhormat, keluasan bertanam yang direkodkan bagi aktiviti agromakanan adalah seluas 700,000 hektar, tidak termasuk aktiviti aquakultur. Keutamaan MAFI bagi memastikan bekalan makanan negara terus terjamin adalah dengan meningkatkan produktiviti per hektar dengan penggunaan teknologi dan kaedah moden seperti yang telah saya maklumkan tadi. MAFI juga akan memanfaatkan 103,000 hektar tanah terbiar yang tak ada dikenal pasti oleh Jabatan Pertanian bagi menambahkan keluasan bertanam agromakanan secara berperingkat dan mampan tanpa merosakkan alam sekitar. Isu usaha sama MAFI dengan MIDEC. Bagi menjawab Yang Berhormat kena bertangan, yang bertanya adakah terdapat sebarang bentuk kerjasama antara MAFI dan MIDEC, adalah dimaklumkan bahawa MAFI sedang bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEC dalam memfokuskan kepada pemodenan aktiviti pertanian ke arah ekonomi berpendapatan tinggi bagi usahawan dan koperasi melalui aktiviti berikut. 1. Pelaksanaan projek pertanian berimpak tinggi. Kedua, pengembangan aktiviti pertanian melalui industri sokongan dan program vendor serta pembiayaan. Ketiga, kolaborasi latihan berinovasi dengan menekankan kemahiran usahawan dan koperasi dalam bidang pertanian. Dan keempat, integrasi pemasaran produk dan perkhidmatan menerusi platform digital. Isu kedua, isu semasa. Yang Berhormat Jerantut dan Yang Berhormat Bayan Baru membangkitkan isu-isu. Pertama, status bekalan makanan ketika COVID dan lambakan hasil tani ketika PKP. Yang Berhormat Jerantut dan Yang Berhormat Bayan Baru membangkitkan isu kecukupan bahan makanan ketika tempoh PKP dan juga isu lambakan hasil sehingga menyebabkan harga keluaran petani jatuh. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, MAFI memantau status bekalan makanan secara harian sehingga hari ini. Daripada data yang diperoleh bermula daripada awal tempoh PKP hingga kini, didapati bekalan makanan dalam negara adalah mencukupi dan stabil. Isu kekurangan stok makanan di kedai dan pasaraya, lebih-lebih lagi premis yang jauh daripada bandar ketika tempoh awal PKP adalah berpunca daripada masalah pengedaran daripada rantaian pengeluaran hingga ke peringkat peruncit, bukannya masalah kekurangan pengeluaran makanan. Penurunan harga di peringkat ladang ketika PKP pula sebenarnya telah berjaya diatasi dengan belian pada harga lantai. Sebagai contoh, Pusat
operasi Fama Jerantut dalam membuat belian sayur dan buah sebanyak 101 metrik tan dengan nilai ringgit Malaysia 122,000 sepanjang tempoh PKP dan PKB yang lepas. Harga lantai yang ditawarkan untuk belian timun misalnya adalah 70 sen per kilogram bagi petani yang telah menandatangani forward agreement di bawah program ladang kontrak MAFI. Keberkesanan langkah ini dapat dilihat apabila harga timun telah meningkat kepada RM2 per kilo selepas tempoh PKP dan PKPB. Isu perikanan dan nelayan. Yang Berhormat Tanjung Karang, Yang Berhormat Papa, Yang Berhormat Pedang Terap, Yang Berhormat Setiu, Yang Berhormat Bintulu, Yang Berhormat Batu Sapi dan Yang Berhormat Dungun membangkitkan isu-isu berkaitan dengan sektor pertanian dan nelayan. Sebagai penjelasan kepada Yang Berhormat Tanjung Karang yang membangkitkan masalah kerosakan AIS dan memohon pengecualian yuran lesen Apparatus Assignment AA adalah dimaklumkan bahawa projek pemasangan Automatic Identification System AIS merupakan salah satu usaha dalam mengurus sumber secara mampan melalui kaedah pemantauan pergerakan vesel Pukatunda yang beroperasi di zon B. Pemasangan alat AIS ini telah disempurnakan pada 17 November 2019 dan akan tertaluk di bawah tempoh jaminan selama 3 tahun tertaluk kepada terma-terma yang ditetapkan. Alat-alat yang dipasang akan sentiasa dipantau serta diperbaiki berdasarkan laporan yang telah diterima. Bagi alat-alat yang telah dilaporkan rosak, syarikat akan membuat pemeriksaan dan siasatan di lapangan untuk mengesahkan sama ada alat tersebut masih di bawah jaminan atau di sebaliknya. Kegagalan di bawah tempoh jaminan ini akan disahkan sama ada berlaku vandalisme atau kerosakan yang disengajakan. Pengesahan ini akan dibuat bersama serikat dan pemilik vesel di pangkalan berkaitan. Sebelum setiap alat AIS dikonfigurasi dan dipasang di atas vesel, semua alat AIS perlu didaftarkan lesen peruntukan RADAS, Apparatus Assignment ataupun AA, di Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Setiap alat AIS yang diberikan nombor Mobile Maritime Security Identity MMSI, Jabatan Perikanan telah membayar lesen AA ini selama 3 tahun sehingga 31 Disember 2019. Manakala bermula tahun 2020, pemilik perlu membayar sendiri lesen AA ini di SKMM seperti yang diperuntukkan. Cadangan pengecualian pembayaran lesen AA seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tanjung Karang adalah di bawah bidang kuasa SKMM. Sila Tanjung Karang. Terima kasih Ahmad Menteri bagi penjelasan yang cukup jelas. Hanya saya nak minta apabila turun ke Padang, Jabatan Perikanan terutamanya, AIS ini nak kena tengok betul-betul. Memang mungkin dah habis tempoh. Bila habis tempoh, dia kena bayar duit sendiri. Jadi kalau boleh cari jalan untuk meringankan beban nelayan. Jadi sekarang ni lesen buah KMM pun kena bayar. Jadi rosak pun kena bayar, lesen pun kena bayar. Jadi kalau ini tidak diatasi, takut berjuta yang kita telah belanja akan habis begitu saja. Terima kasih. Ya, seperti saya katakan bahawa lesen ini, pengeluaran lesen ini di bawah bidang kuasa SKMM dan tentu sekali niat untuk mengadakan AIS ini adalah untuk mengawal sumber terutama perikanan di zon B. Jadi apapun yang berhormat, kita akan mengkaji bagaimana untuk membantu nelayan-nelayan. Tetapi penggunaan sistem ini adalah penting dalam industri perikanan. Terima kasih Dato' Seri Timbalan Yang Di-Pertua. Ingin saya dapat penjelasan daripada Menteri dalam penguatkuasaan terhadap nelayan-nelayan ada 2 agensi. Satu Jabatan Perikanan dan satu APMM. Jadi masalah yang saya terima aduannya lah mereka yang ditangkap oleh perikanan akan ditawarkan kompaun, tapi kalau ditangkap oleh APMM mereka akan didakwa di mahkamah. Jadi di bawah undang-undang persekutuan perkara 8 semualah mesti diadili saksama.
Jadi dalam keadaan ini di mana kedua-dua ni mereka ini adalah nelayan tetapi undang-undang yang diguna pakai tidak sama. Jadi daripada jawapan bertulis yang saya terima, saya memang yang menafikan ada perbezaan layanan, memang jawapan itu tak tepat. Kalau menteri boleh beri jawapan, memang ada yang ditawarkan compound, ada yang tidak ditawarkan compound tapi terus didakwa di mahkamah. Harap dapat penjelasan. Terima kasih, Bros. Sila. Ya, seperti yang dimaklumkan, Yang Berhormat telah pun menjawab jawapan daripada kementerian mengenai perkara ini. Apapun pelanggaran kepada kesalahan-kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985 tentu sekali di bawah jurisdiction Jabatan Perikanan dan juga APMM. Jadi saya tak tahu what are the other laws that applied untuk nelayan. Maksud saya, di kawasan saya ada nelayan kerana dikatakan melanggar mana-mana undang-undang ditawarkan compound, dan terlepas ditawarkan bayaran compound dibuat, mereka dilepaskan. Tapi mereka ada lain nelayan yang dikatakan melanggar undang-undang, tidak ditawarkan compound tapi didakwa di mahkamah. Ya. Maksud saya, di mahkamah ni, kalau didakwa di mahkamah didapati bersalah, bot ni akan disita dan dilucutkan hak, will be confiscated. Yeah. Dan biasanya bayaran denda yang dikenakan jauh lebih daripada compound yang ditawarkan. Jadi di kawasan yang sama, nelayan diberi layanan yang tidak sama. Kalau di bawah APMM biasanya didakwa terus tanpa compound. Jadi saya nak dapat satu jaminan semua nelayan dilayan dengan adil di segi undang-undang. Tidak ada boleh pilih kasih mana undang-undang nak dipakai terhadap nelayan-nelayan tersebut. Ya. Terima kasih, Bros. Yang Berhormat, seperti saya katakan bahawa semua kesalahan perikanan adalah tertakluk kepada Akta Perikanan. Apapun kalau saya akan menyiasat kes-kes yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Isu bantuan tunai dan juga peralatan kepada nelayan, sebagai makluman Yang Berhormat Pedang Terap, Yang Berhormat Tanjung Manis, Yang Berhormat Batu Sapi, bagi meringankan beban nelayan menghadapi kenaikan kos sara hidup, kadar bayaran allowance sara hidup nelayan ESHN dinaikkan daripada RM200 kepada RM250 sebulan bagi pemilik zon A, vessel zon A dan pekerja awak-awak zon A, zon B, C dan C2 bagi tempoh Januari hingga Jun 2020. Sebanyak RM51 juta telah disalurkan kepada kira-kira 34,000 nelayan. Di samping itu, program-program bantuan lain masih diteruskan, seperti 1. Subsidi minyak petrol, 2. Insentif hasil tangkapan ikan, 3. Projek khas perumahan nelayan, 4. Skim pelindungan insurans nelayan, 5. Dana nelayan, 6. Tabung bencana alam dan kebajikan nelayan, dan 7. Program pembangunan pelan peningkatan B40 nelayan melalui program tanaman kontan. Selain itu, LKM juga telah diluluskan peruntukan sebanyak RM15 juta melalui pakej rangsangan ekonomi prihatin di bawah program dana khas Persatuan Nelayan. Penyaluran dana tersebut adalah di antara RM100,000 hingga RM200,000 kepada 103 persatuan nelayan yang melibatkan skop projek seperti peralatan, penangkapan ikan, ternakan akuakultur, pemasaran dan pemprosesan hasil ikan yang turut memanfaatkan golongan nelayan secara langsung. Isu pencerobohan nelayan asing. Menjawab pertanyaan Yang Berhormat Dungun, Yang Berhormat Papar dan Yang Berhormat Bintulu berkenaan isu pencerobohan nelayan, terutama daripada Vietnam, untuk makluman ahli Yang Berhormat, Jabatan Perikanan memainkan peranan dalam pengurusan perikanan melalui pemantauan, kawalan dan pengawasan, monitoring, control and surveillance di perairan perikanan Malaysia selaras dengan Instrumen Antarabangsa 1995, iaitu FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries. Antara langkah penguatkuasaan terhadap isu pencerobohan nelayan vessel nelayan asing adalah seperti berikut. Mengadakan operasi penguatkuasaan secara strategik Lautan Biru Kebangsaan di antara Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Jabatan Perikanan, Tentera Laut di Malaysia, Jabatan Laut dan Polis Marin. 2, mengintegrasikan maklumat antara sistem pemantauan Automatic Identification System AIS di bawah pengendalian DOF
dan sistem pengawasan laut di bawah APMM. Mengenakan hukuman dan denda yang lebih berat melalui pindaan Akta Perikanan 1985 dan mempergiatkan aktiviti pemantauan pencerobohan vesel nelayan asing melalui sukarelawan perikanan, rakan korps dan pasukan sukarelawan maritim. Dan yang kelima, menggalakkan penggunaan aplikasi kesedaran keselamatan komunikasi maritim K3M, talian MERS 999 dan Fisheries Communication and Monitoring Centers di kalangan nelayan bagi melaporkan aktiviti pencerobohan dan lain-lain kesalahan di bawah perikanan, Akta Perikanan 1985. Kerajaan juga telah meminda Akta Perikanan 1985 pada tahun lepas dan salah satu pindaan adalah menaikkan denda maksima bagi vesel penangkapan ikan asing yang menceroboh perairan perikanan Malaysia daripada RM1 juta kepada RM6 juta bagi nakhoda dan bagi tiap-tiap anggota kru dari RM100,000 kepada RM600,000. Mana-mana vesel penangkapan ikan asing ini yang telah didakwa dan disabit kesalahan di mahkamah akan dilepaskan dan dijadikan sebagai tukun tiruan. Daripada tahun 2006 hingga kini, sebanyak 356 buah vesel telah pun ditenggelamkan sebagai tukun tiruan di perairan negara. Ya, terima kasih Datuk Seri Timbalan Yang di-Pertua. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Menteri sejak hukuman dinaikkan daripada 1 juta ke 6 juta untuk Taikon dan dari 100,000 kepada 600,000 untuk awak-awak. Berapakah antara mereka yang didakwa di mahkamah sudi bayar dan tidak memilih untuk dipenjarakan? Kerana dari pengalaman saya sebagai peguam, sebelum itu dengan 1 juta pun maksimal dia biasa mereka akan didenda 1,200,000 untuk Taikong dan awak-awak masa yang lampau 100,000 itu mereka didenda 20,000, 30,000. Nelayan-nelayan ini sudah pun sudi pergi ke penjara 6 bulan 1 tahun daripada membayar denda yang begitu tinggi. Jadi bagi saya menaikkan denda itu tidak berkesan atau akan mendatangkan hasil. Jadi saya nak tanya Menteri sejak hukuman dinaikkan, berapakah yang sudi bayar dan berapakah yang sudi masuk penjara untuk tempoh lanjutan yang lebih. Dan lagi satu perkara yang ingin saya bangkitkan ialah dengan menaikkan denda dan juga menghapuskan kapal-kapal negara lain, apakah tindak balas daripada negara-negara jiran seperti Vietnam, Indonesia terhadap bot-bot kita? Kerana nelayan-nelayan kita senantiasa mengadu apabila mereka ditangkap oleh penguatkuasa asing, mereka terpaksa cuba beri rasuah ataupun mencari jalan supaya tidak ditangkap oleh penguatkuasa negara lain kerana tindakan mereka pun sangat tegas. Kerana kita bertindak tegas terhadap nelayan mereka, begitulah tindak balasnya. Apakah respon daripada negara-negara lain terhadap nelayan kita yang ditangkap oleh penguatkuasa negara lain? Yang Hormat, sebarang pencerobohan nelayan kita ke negara asing subjek kepada undang-undang dan penguatkuasaan negara berkenaan. Soalan mengenai berapa ramai nelayan-nelayan yang telah ditangkap ini yang sudi bayar denda, saya akan jawab itu secara bertulis, Yang Hormat. Yang Hormat Menteri. Ya. Terima kasih kepada Yang Hormat Menteri yang telah memberikan respons kepada persoalan yang dibangkitkan berkait dengan pencerobohan nelayan-nelayan asing. Cumanya kalau kita lihat jawapan yang sentiasa diberikan ialah tentang rondaan-rondaan yang dilakukan oleh agensi-agensi yang terlibat. Tetapi ia tidak sangat memberikan kesan yang mengurangkan pencerobohan ini. Jadi apa kata kalau dilihat kepada keperluan adanya kawalan-kawalan berpusat yang melibatkan pusat-pusat kawalan tetap di tengah laut. Saya dipahamkan ada platform-platform minyak yang tidak lagi digunakan oleh Petronas.
kalau boleh dijadikan sebagai satu asas kawalan berpusat bagi agensi-agensi yang terlibat supaya dia menjadi suatu yang boleh menggerunkan pencerobohan nelayan asing. Terima kasih. Sedimun, sila. Yang Muhammad adalah menjadi kenyataan bahawa negara kita ini mempunyai sumber perikanan yang kaya, walaupun kita mempunyai akta perikanan yang agak keras dan ketat dan ada aktiviti operasi-operasi penguatkuasaan yang dilakukan oleh agensi-agensi penguasaan negara. Namun kita masih lihat bahawa aktiviti penangkapan negara asing terhadap sumber perikanan kita masih berleluasa sehingga sekarang. Saya ingin katakan bahawa banyak operasi yang dijalankan, tapi masalah pencerobohan nelayan asing masih berlaku di kawasan perairan perikanan negara kita. Cadangan untuk menjadikan platform-platform yang tidak gunakan sebagai stop center bagi penguatkuasaan adalah bukan satu jangan yang boleh diambil kira oleh agensi penguatkuasaan. Menteri boleh dapat satu lagi penjelasan Ya. tentang nelayan-nelayan negara kita dan juga nelayan lain, negara lain yang menangkap ikan di kawasan bertindih antara negara. Itu menjadi satu masalah besar kerana nelayan kita yang menangkap ikan di kawasan perairan bertindih ini dikatakan telah menceroboh katakan perairan negara Indonesia. Begitu nelayan negara Indonesia yang menangkap ikan di kawasan bertindih ini dikatakan telah melanggar ataupun mencerobohi kawasan perairan Malaysia. Jadi ini menjadi masalah besar bagi ramai nelayan yang senantiasa timbul berkali-kali. Harapan saya, sudahkah Malaysia dengan Indonesia terutamanya telah mencapai satu kata sepakat dulu? Adakah ia akan diteruskan sekarang, iaitu mana-mana nelayan yang ditangkap di kawasan perairan bertindih ini diberi amaran untuk balik ke negara mereka dan bukan ditangkap dan didakwa dan disita dan dilucupkan kapal mereka dan didenda di Malaysia ini. Tadi sudah kata boleh sampai 6 juta ringgit untuk taikon dan untuk awak-awak 600,000. Begitu di Indonesia undang-undang dia cukup begitu ketat. Jadi bolehkah Menteri bagi satu jawapan yang jelas kepada nelayan-nelayan tentang kawasan perairan bertindih ini? Pak Menteri, perkara yang sama, ya, perkara yang sama. Kalau kita tengok Indonesia, ya, mereka sebenarnya sangat agresif mempertahankan bot-bot nelayan mereka. Jadi kita di Malaysia dan Indonesia ada kawasan-kawasan dispute, ya, kawasan dispute, di mana perkara ini tidak akan selesai dalam jangka masa yang pendek, ya. Sederhana pun mungkin puluh-puluh tahun pun tak boleh selesai. Tetapi Indonesia dia mengambil satu ketegasan, di mana kalau ada bot-bot nelayan yang menceroboh kawasan mereka, mereka akan agresif tarik ke Indonesia dan jalankan tindakan. Begitu juga apabila bot-bot nelayan masuk kawasan kita, ya, Indonesian dia punya APMM, Indonesia, pihak Indonesia berkuasa Indonesia, dia akan masuk untuk bantu nelayan mereka. Tetapi sikap Malaysia ni kurang, ya. Menteri KDN ada di sini, ya. Saya nampak bahawa saya nampak bahawa kesungguhan APMM untuk protect our borders and protect our fishermen itu kurang. Dan saya harap bahawa ada ketegasan apabila nelayan kita dia follow rules, dia ikut, ini adalah borders yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Tetapi apabila mereka masuk ke kawasan tersebut, Indonesia jalankan tindakan, tetapi APMM tidak pergi pertahankan bot nelayan kita. Yang Muhammad cukup. So dia rasa teraniaya, ya. Terima kasih. Yang berhormat dia tinggal 10 minit. Tinggal 10 minit, ya. Yang Muhammad, isu yang dibangkitkan itu merupakan isu yang Muhammad sendiri tahu ketika berada sebagai timbalan menteri di kementerian. Jadi tentu sekali Muhammad setuju dengan saya bahawa unit penguatkuasaan, di agensi penguatkuasaan, APMM, Polis Marine, Jabatan Perikanan dan agensi yang lain menjalankan tugas sepenuh hikmat, sepenuh tanggungjawab
walau bagaimanapun tentu sekali pencerobohan perburuhan masih berlaku. Nelayan-nelayan asing masih datang dan menceroboh kawasan perikanan kita. Saya ingin katakan bahawa Jabatan Agensi Penguatkuasaan Negara ini akan terus memantau sumber perikanan daripada dicerobohi oleh negara nelayan asing. Saya menyokong penuh jawapan Yang Berhormat. Ini terpulang kepada penguasaan agensi-agensi yang begitu banyak. Saya nak cadang satu saja. Agensi ini biar ada tempat yang agak baik. Saya nak cadang kalau boleh di Koridor Selangor ada satu kompleks LKM yang nak jadi Gajah Putih. Saya nak cadang kompleks itu serahlah kepada perikanan supaya dijadikan satu unit bau task force perikanan di sebelah utara Selangor. Saya harap Yang Amat boleh luluskan. Saya akan mengambil cadangan Yang Berhormat dan akan meneliti perkara yang dibangkitkan. Menjawab pertanyaan Yang Berhormat bin Tulu yang concern dan prihatin dan sentiasa perhatian terhadap masalah pencerobohan nelayan di Sarawak mengenai bidang kuasa mafi dan APMM dalam isu pencerobohan nelayan, Jabatan Perikanan akan melaksanakan rondaan bersama secara berterusan di zon EEZ Malaysia. Kementerian juga sedia untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa yang berkaitan sekiranya terdapat aduan berkaitan penyalahan kuasa dan integriti dalam kalangan penguatkuasa. Isu cadangan buka semula permohonan lesen nelayan. Menyentuh isu cadangan membuka semula permohonan lesen nelayan seperti yang disentuh oleh Yang Berhormat Stew yang mengaitkannya dengan musibah 6 orang nelayan tanpa lesen yang tidak layak mendapat pampasan daripada tabung bencana alam dan kebajikan nelayan adalah dimaklumkan aktiviti penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan bot, vessel, sampan adalah tertakluk di bawah Akta Perikanan 1985 dan peralatan serta vessel hendaklah dilesenkan. Lesen sampan hendaklah dikeluarkan kepada nelayan tulen, walau bagaimanapun kementerian bersedia membuka semula permohonan lesen baru zon A bagi satu tempoh yang akan ditentukan pada masa yang sama akan mengadakan proses pemutihan yang berterusan bagi memastikan hanya nelayan tulen yang berada dalam sektor pertanian. Kota lesen ini juga akan mengambil kira keupayaan daya tampungan sesuatu kawasan serta status sumber perikanan yang sedia ada. Isu cadangan Konalayan sebagai agensi pelaksana MAFI menyentuh mengenai cadangan mengangkat Konalayan sebagai agensi pelaksana MAFI agar penyelarasan penyaluran peruntukan pembangunan antara negeri dan persekutuan yang melibatkan sektor perikanan dan masyarakat nelayan dapat dibuat mengikut keutamaan terutama di Sabah seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Papar. Adalah dimaklumkan bahawa LKM adalah merupakan agensi yang bertanggungjawab dalam menyelaras penyaluran peruntukan pembangunan yang melibatkan sektor ini di Sabah. Selaras dengan fungsi LKM perkara 41 dan 42 Akta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia 1971. Permohonan ini juga tidak dipertimbangkan kerana Konalayan merupakan badan berkanun yang ditubuhkan di bawah Kerajaan Negeri Sabah. Isu pengeluaran lesen laut dalam yang tidak terkawal. Menjawab Yang Berhormat Papar sekali lagi adalah ditegaskan bahawa perlesenan vessel penangkapan ikan tempatan dikeluarkan secara terkawal dan diberikan kepada pengusaha yang benar-benar tulen. Pada masa ini, Ketua Pengarah Perikanan Malaysia telah menurunkan kuasa kepada Pengarah Perikanan Negeri Sabah melalui Seksyen 3 dalam kurungan 4 Akta Perikanan 1985 bagi pengeluaran lesen vessel dan peralatan penangkapan ikan laut dalam. Menteri Stew minta jelasan sikit. Ya, Mas Stew. Apakah mekanisme yang digunakan oleh kementerian dalam menentukan ketulenan nelayan yang membolehkan lesen nelayan dibuka semula tadi? Tentu sekali ya, berkaitan dengan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh Jabatan Perikanan, nelayan tulen mesti pergi laut, mesti menangkap ikan, ada peralatan ikan, ada bot ikan dan sebagainya yang menjadi SOP bagi pengeluaran lesen seperti yang sedia ada. Isu berkaitan industri padi dan beras, isu yang dibangkitkan oleh ramai ahli-ahli parlimen termasuk ahli parlimen Tanjung Karang, Kulim Baru, Sungai Petani, Yang Berhormat Papar, Yang Berhormat Padang Terap, Sabak Bernam, Sik, Bayan Baru, Arau, Pontian, Parit dan juga Yang Berhormat Jerai. Menjawab Yang Berhormat Sungai Petani yang mempersoalkan berkenaan masa depan industri padi adalah dimaklumkan bahawa pihak kerajaan telah melaksanakan beberapa pendekatan bagi merancangkan penanaman padi
Ketika ini terdapat beberapa pelan tindakan kerajaan seperti berikut. Pengurusan nutren lokasi spesifik SSNM atau dikenali sebagai soil profiling. Program ini adalah untuk penggunaan baja dan kapur berdasarkan keperluan tanah yang berbeza mengikut kawasan. Yang kedua, pendekatan di bawah sawah berskala besar SSB, iaitu penglibatan entiti swasta dan rantaian penanaman padi dan pengeluaran beras. Ketiga, penggunaan sumber air secara konjunktif, iaitu secara bersepadu dan penanaman padi. Keempat, perluasan kawasan jelapang padi dan pengoptimaan kawasan jelapang sedia ada dengan menambahkan kawasan-kawasan terbiar. Kelima, penerokan kawasan baru dalam kawasan pembangunan pertanian bersepadu. Keenam, penggunaan benih padi sah yang berkualiti. Ketujuh, penggunaan teknologi moden. Kelapan, penglibatan golongan muda dalam rantaian penanaman padi dan beras. Walaupun isu gendung makanan yang dibangkitkan oleh Muhammad Pontian ingin memaklumkan bahawa MAFI komited untuk meningkatkan pengeluaran beras sehingga tahap sawat sara diri mencacat 75%. Tapi walau bagaimanapun MAFI tidak terlibat dalam inisiatif gedung makanan negara seperti yang dibangkitkan. Inisiatif ini adalah keterlibatan pihak Risda, Felda dan Felkra sahaja. Bagi menjawab yang Muhammad Sik, MAFI menyokong cadangan Imam Muhammad untuk memberi tumpuan lebih kepada padi organik termasuk penglibatan input organik serta baja dan racun. Berhubung dengan cadangan untuk membuka bebas pengimportan beras daripada Yang Muhammad. Ya. Batang Lupa ingin merakamkan di sini jutaan terima kasih Yang Muhammad kerana meneruskan jelapang padi di Batang Lupa. InsyaAllah dengan jelapang padi Batang Lupa kita boleh sampai SSL 75% atau lebih. Terima kasih Yang Muhammad. Terima kasih Yang Muhammad. Yang Menteri sedikit. Kementerian akan melihat semua jelapang padi yang berpotensi, apatah lagi kawasan-kawasan padi yang telah dibangunkan di bawah AIDA akan terus diperkasakan bagi keselamatan makanan negara. Menteri, ada sikit persoalan. Terima kasih Yang Menteri di atas penjelasan untuk kita mula langkah mengurangkan penggunaan baja kimia dan racun serangga untuk kita meningkatkan baja organik ini. Cadangan saya juga disebut hari itu ialah bagaimana kementerian melihat membantu petani yang menghadapi masalah kesihatan akibat penggunaan racun dan bahan kimia yang berlebihan, iaitu skim takaful ataupun insurans kesihatan kepada petani. Jadi perkara ini kalau dapat dilaksanakan oleh pihak kementerian memberi satu lonjakan besar kepada kebajikan lebih 57,000 petani yang mereka ini berusia lebih 60 tahun yang sedang mengusahakan khususnya pertanian padi dan sebagainya. Terima kasih. Yang Muhammad, kita akan melihat cadangan Yang Muhammad. Berhubung dengan cadangan, saya balik kepada itu. Berhubung dengan cadangan untuk membuka pengimportan beras daripada Yang Muhammad Bayan Baru, Yang Muhammad Jerai dan Yang Muhammad Kulim Bandar Baru, untuk makluman ahli-ahli Yang Muhammad, konsesi bernas akan berakhir pada Januari 2021. Buat masa ini, pihak kementerian bersama-sama dengan unit kerjasama awam swasta UKAS sedang dalam proses perundingan bagi memuktamadkan terma-terma serta syarat-syarat perjanjian baru. Dalam hal ini, kerajaan akan memberi pertimbangan sewajarnya kepada perkara-perkara berikut. 1. Menilai prestasi bernas dalam melaksanakan konsesi sebelum ini, termasuk penilaian berdasarkan key performance indicator yang dibangunkan. Kedua, mengkaji aspek perundangan termasuk perjanjian-perjanjian lain yang masih berjalan yang telah ditangani oleh bernas dengan kerajaan. Ketiga, mengkaji implikasi kos dan keupayaan kerajaan memandangkan kos peleburan tinggi yang diperlukan dalam mengurus industri beras, padi dan beras. Keempat, mengkaji keberkanasan dasar single gatekeeper. Kelima, memastikan pelaksanaan obligasi sosial yang lebih berkesan termasuk menambah jumlah simpanan stokpile beras negara bagi tujuan keselamatan makanan negara. Keenam, mewujudkan satu oversight body bagi memantau pelaksanaan obligasi sosial bernas. Untuk makluman Yang Muhammad, dasar pengimportan tunggal diperkenalkan pada tahun 1973 untuk menjamin keselamatan makanan negara. Sebelum itu, pengimportan beras dilakukan oleh beberapa pengimport. Disebabkan krisis beras negara pada tahun 1973, pengimport tersebut enggan membawa masuk beras ke negara kerana
khawatirkan kerugian disebabkan tindakan ini Malaysia ketika itu menghadapi krisis beras negara. Sejak dasar pengimport tunggal di beras dilaksanakan, negara tidak pernah menghadapi krisis bekalan negara. Mencelahan sikit, Yang Bapak Menteri. Terima kasih, Speaker. Ini injury time. Terima kasih atas jawapan terhadap soalan yang saya bangkitkan. Perjanjian penswastaan Bernas dengan kerajaan ini dah tanda tangan sejak tahun 1996 dengan beberapa obligasi Bernas. Menilai jawapan Yang Berhormat Menteri tadi, Kementerian baru dengan kerjasama UKAS sedang menilai prestasi syarikat Bernas. Maknanya sekarang dah bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12. Kita ada 5 bulan saja lagi sebelum konsesi Bernas tamat. Apakah Yang Berhormat boleh memberi satu jawapan yang jelas, ada clarity dengan izin ya? Apakah sebenarnya kerajaan sudah pun ada rancangan untuk melanjutkan lagi tempoh konsesi Bernas, memandangkan tempoh berbaki cuma 5 bulan untuk buat kajian prestasi, untuk kaji aspek perundangan. Saya tahu Bernas pun ada tuntutan dengan kerajaan ratusan juta. Ya, soal aset yang dia gunakan, soal nak kaji implikasi kos pada kerajaan, dan kalau nanti penilaian itu membawa kepada kerajaan benar-benar nak buka pasaran import misalnya, dia akan melalui proses tender, memakan masa. Ya, apakah Yang Berhormat boleh memberikan satu jawapan yang lebih jelas bahawa dalam tempoh 5 bulan hal yang sedang dilakukan itu tidak memungkinkan kalau berlaku nanti penamatan serta-merta ke atas Bernas, itu akan berlaku crash landing yang akan menjejaskan. Bagaimana reaksi jawab? Yang Berhormat, kerajaan telah memutuskan untuk melanjutkan konsep single gatekeeper ini. Dan saya ingin katakan bahawa pada peringkat ini adalah peringkat untuk memuktamadkan syarat-syarat dan terma-terma perjanjian perlanjutan Bernas sebagai single gatekeeper bagi pengimportan beras negara. Minta Yang Tempoh berapa lama lagi Yang Berhormat Menteri? Akan ditentukan kelak. Akan ditentukan kelak. Ya. Terhadap cadangan yang saya kemukakan, sekurang-kurangnya untuk specialty rice, supaya tidak dibolot oleh satu syarikat saja, buka kepada beberapa syarikat lagi yang punya keupayaan supaya harga menjadi lebih kompetitif dan rakyat boleh menikmati kualiti beras yang lebih baik. Apakah ianya satu blanket begitu juga untuk Bernas? Tentu sekali perbincangan di peringkat ini adalah untuk menjaga semua kepentingan semua pihak, kepentingan pengguna, kepentingan industri, kepentingan rakyat Malaysia, kepentingan keselamatan makanan negara. Apatah lagi ketika COVID ini, apatah lagi COVID menyebabkan the global food chain akan terganggu. Menimbang semua perkara-perkara ini, sebab itu kerajaan memutuskan untuk melanjutkan konsep single gatekeeper ini. Dan pada peringkat ini saya ingin katakan bahawa kerajaan, MAFI dan juga UKAS sedang dalam proses untuk memuktamadkan terma-terma dan perjanjian-perjanjian baru. Menteri, penjelasan masa dah tamat Menteri. Maksudnya rumuskan Menteri sikit. Sikit. Saya cakap sebenarnya Yang Berhormat. Yang pertama, saya akan menyokong kerajaan untuk meneruskan konsesi monopoli kepada Bernas kerana syaratnya ialah Bernas mesti menjaga industri tempatan. Dulu industri tempatan rugi, import untung, jadi dia tampung. Jadi kadang-kadang mereka hanya cakap tentang import beras. Mereka melupa tentang industri beras tempatan yang mesti ditimbangkan bersama. Saya menyokong. Cuma apa yang disarankan oleh kawan-kawan itu supaya Bernas ni disenaraikan semula dalam pasaran saham. Sebab dulu Bernas dipunyai oleh banyak orang termasuk koperasi, LPP dan sebagainya, MADA. So sekarang ni kita minta disenaraikan semula. Jadi apa pandangan Yang Berhormat supaya di antara syarat yang akan dikenakan nanti supaya Bernas ni disenaraikan semula dan tidak dipegang oleh seseorang. Yang Berhormat, Menteri, untuk konsesi 10 tahun lalu terdapat 5 obligasi sosial yang terpaksa dipertanggungjawabkan kepada Bernas dan telah dilaksanakan oleh Bernas. Untuk perbincangan tempoh akan datang ini,
tambahan kepada obligasi sosial. Obligasi sosial akan dibuat terhadap Bernas untuk memenuhi tanggungjawab mereka sebagai single gatekeeper. Antara obligasi sosial baru yang sedang dibincang sekarang adalah pengurusan nutrien tanah sawah yang akan dibagi peruntukan oleh Bernas, mengurus sistem maklumat padi dan beras yang melibatkan integrasi sistem yang ada, menyumbang kepada dana skim bantuan insurans petani dan sebagainya. Ini merupakan antara obligasi sosial yang akan dikenakan kepada Bernas sedang dalam perbincangan pada ketika ini. Menteri, kalau Menteri, kalau kita teruskan dengan Bernas, monopoli Bernas, keadaan yang sama akan berlaku, di mana 300,000 petani sawah, ya, yang selalunya komplain tentang monopoli tersebut. Dan kita tahu bahawa betul kita nak teruskan dengan obligasi itu tidak pertikaikan untuk membantu 5 obligasi sosial yang patut dijalankan. Tetapi benda ni kalau kita walaupun kita buka pasaran kepada 2 syarikat, 2 poli, itu pun boleh dilaksanakan. Dan satu lagi adalah single gatekeeper. Itu saya setuju. Kita perlu ada single gatekeeper. Tapi peranan single gatekeeper itu boleh dilakukan oleh joint committee atau yang diterajui oleh kerajaan. Ya, tidak semestinya kena bagi kepada monopoli Bernas. Sebab itu yang Muhammad, saya ingin katakan bahawa cukup memang dah habis masa yang Muhammad. Saya ingin katakan bahawa keprihatinan yang Muhammad, your concern itu merupakan concern kerajaan. Sebab itu saya katakan bahawa ada terma-terma dan syarat-syarat yang lebih ketat yang perlu ditunai oleh Bernas. Tetapi Menteri sudah bagi kata adakan monopoli continue kepada Bernas. Betul tak, Menteri? Your concern is our concern also. So, yang Muhammad kita menilai semua ini, tetapi keselamatan makanan negara, dari segi keselamatan keupayaan untuk menyediakan beras, mengadakan import beras berkekalan, availability of rice adalah merupakan antara faktor yang lebih besar yang dilihat oleh kerajaan sebelum membuat keputusan untuk meneruskan single gatekeeper ini. Single gatekeeper means equals to Bernas lah. Saya diminta oleh yang berhormat. Menteri, saya nak minta last question. Berapa lama akan dilanjutkan? Agaknya berapa lama? Akan ditentukan ya, Muhammad. 30 tahun. 30 tahun, 25 tahun? Dalam proses perbincangan pada ketika ini. Alih-alih yang Muhammad, Menteri, saya tidak mempunyai masa. Menteri sikit. Benih padi. Saya akan menjawab secara bertulis, Muhammad. Saya mempunyai 50 pages. Semua soalan-soalan itu ada jawapan dalam kawan-kawan saya nota penanam ini. padi sedang melihat saya bertanya soalan. Dah habis masa yang Muhammad. Dia akan bagi jawapannya bertulis. Saya Muhammad, Timbalan Speaker, saya sahkan bahawa Yang Muhammad Arau ada bertanya perkara-perkara yang dibangkitkan. Setuju pada pertanyaan. Yang Muhammad boleh bagi tak petang ni untuk saya jawab dalam YouTube. Ya, jawapan itu akan diberi secara bertulis. Alih-alih Muhammad, saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli Muhammad yang berbahagian dalam kementerian ini. Mana-mana jawapan pertanyaan yang tidak jawab akan jawab secara bertulis, dan segala teguran dan cadangan yang diberikan oleh ahli Muhammad akan dijadikan sebagai panduan dalam merancang dasar kementerian ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat ke Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Saya beri lebih